يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق Allahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim.
orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusannya, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberi Allah. Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja dan tidak memikirkan dalam hati mereka, supaya mereka dapat mengetahui bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masa perhinggaannya yang tertentu, juga untuk kembali menemui penciptanya. Dan sebenarnya banyak di antara manusia orang-orang yang sungguh engkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan. Dengan demikian maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Sesudah dibinasakan di dunia, maka akibat orang-orang yang melakukan kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab di akhirat kelak. Disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan sentiasa mempersendakannya. Kita berada dalam penafsiran surah Ar-Rum, surah yang ke-30 pada juzuk yang ke-21, bermula ayat 1 sehingga ayat 10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan tentang mukjizat Al-Quran yang membaca kisah yang akan datang. Sebagaimana Al-Quran menceritakan kisah yang sudah luput dari zaman, yang tidak mungkin diketahui, melainkan melalui sumber Al-Quran. Dan demikian juga Al-Quran menceritakan tentang ilmu masa hadapan. Sama ada ilmu masa hadapan itu berkait dengan urusan duniawi ataupun berkait dengan urusan ukhrawi. Al-Quran menceritakannya dengan jelas dan nyata. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menerangkan bahawa janji Allah itu benar. Segala yang Allah janjikan berupa azabnya, seksanya, syurganya, pahalanya, balasan untuk orang yang beriman, balasan untuk orang yang derhaka, semuanya benar. Dan Allah SWT menempelak manusia. Ia hanya kesungguhannya untuk mengetahui perkara-perkara duniawi, hal-hal zahir duniawi, tetapi mengabaikan hal-hal ukhrawi yang maha penting, yang merupakan tempat kembali manusia. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga Allah Ta'ala menyeru seluruh manusia menggunakan akal fikiran mereka, membuka minda mereka seluas-luasnya untuk melihat ciptaan, kejadian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang terbentang luas, yang dilihat oleh mereka setiap hari, yang mendampingi mereka setiap masa
untuk melihat bahawa itu tanda kebesaran Allah SWT. Dan apa yang mereka lihat itu juga akan binasa, sebagaimana mereka akan binasa. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang kebanyakan manusia itu kufur dengan pertemuan dengan Allah. Dan demikian juga Allah memberi ingat kepada manusia supaya mereka berjalan di atas muka bumi ini, melihat umat-umat yang terdahulu, yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih lama hidupnya di dunia, yang jauh lebih kuat, yang jauh mempunyai segala nikmat, mengatasi nikmat orang-orang yang terkemudian. Bagaimana kesudahan mereka turut dibinasakan? Mereka dibinasakan disebabkan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan akhirat kelak yang akan menanti mereka azab yang lebih dahsyat yang telah mereka persendakan dahulu di dunia. Ini gambaran tasawur kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala memulakan dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim, yang merupakan sinonim dengan Al-Quran. Permulaan dengan menggunakan huruf ini yang menjadi mukjizat dan kehebatan bahasa Al-Quran, yang menjadikan orang-orang musyrik Mekah dan juga bangsa Arab dan seluruh para pujangga bahasa tertewas dengan keindahan bahasa ini dan susunannya. Kerana dalam lidah bahasa Arab tidak pernah disusun seumpama ini. Maka Al-Quran menunjukkan bagaimana susunan perkataan-perkataan ini membentuk bunyi yang begitu indah, yang menarik perhatian. Bahkan mencabar kewibawaan serta kemahiran pakar-pakar bahasa Arab. Untuk menunjukkan bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah SWT. Sesudah Allah menyebut alif lam mim menjadi kebiasaan, mereka tertanya-tanya apa yang nak disebut selepas itu. Kerana alif lam mim suatu yang mereka tak faham, tapi suatu yang indah. Dan Allah sahaja mengetahui maknanya. Kata alif lam mim. Walaupun sebahagian ulama cuba menafsirkan perkataan alif lam mim, namun di sisi jumhur mufassirin yang tepatnya kalimah-kalimah seperti alif lam mim, seperti nun, seperti yasin, seperti qaf, seperti alif lam ra, alif lam mim sad dan lain-lain, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Tetapi ia keindahan. Satu benda yang indah dalam bahasa Arab. Lalu manusia tertarik untuk mengetahui apa selepas alif lam mim. Apa selepasnya? Maka ini tajuk dia, alif lam mim. Apa detailnya? Nak beritahu apa? Kita kan akan tertarik dengan tajuk. Kalau hari ni orang buat TikTok, IG ke apa, tajuk tu penting. Tajuk tu penting. Walaupun kadang-kadang kandungannya sampah, tapi tajuk penting. Dia pun buat tajuk ada suatu makhluk yang muncul. Kita pun berdebat tengok, rupa kucing je. Tajuk dia tu. Kita pun tunggu sampailah minit tak akhir, kucing keluar. Itulah makhluk itu. Dah kena tipu. Itu manusia dia cuma tarik perhatian untuk kepentingan dia. Biar like dia banyak. Allah menarik perhatian manusia untuk manusia. Manfaat manusia. Faedah manusia. Kerana Allah Ta'ala tidak berbicara dengan bicara yang sia-sia. Walau satu huruf. Jangan kata satu kalimah, satu huruf pun tidak. Maka Allah Ta'ala cerita apa? Tentang suatu perkara yang menakjubkan. Ghulibatir Rum. Rum dikalahkan. Ya lalu musyrik Mekah kata benar, Rum memang kalah. Dan kalah menentang Parsi. Tetapi Allah menyebut tentang kekalahan Rum itu. Fi adnal ard. Berhampiran dengan kamu, yakni di bumi Syam. Bumi Syam ialah bumi yang menjadi kebiasaan orang Mekah pergi. Dan waktu itu dalam penguasaan Parsi. Sebelum dikuasai oleh Syam, oleh Rom. Dan demikian juga Konstantinopel. Yang asalnya dikuasai oleh Parsi. Sebelum diambil alih oleh Rom. Dalam siri peperangan yang bergilir kemenangan. Namun kita dah sebut semalam, yang mendominasi ialah Parsi. Sehingga selepas turunnya surah Ar-Rum, maka Rom mendominasi kemenangan. Maka bila Allah menyebut ghulibatir Rum, Rum dikalahkan. Fi adnal ard, di tempat yang hampir dengan kamu. Yang kamu tahu tempat tu. Kerana Rom tak fikir, atau Parsi tak fikir nak rebut Mekah.
Yang mereka fikir ialah bumi Syam, bumi Yaman, bumi Mesir, bumi Iraq, bumi Iran, bumi yang disebut Asia Barat hari ini. Kenapa mereka tidak berminat dengan Mekah? Tak ada satu pun kuasa yang pernah menjajah Mekah. Tidak pernah ada. Yang sejarah. Ada yang mencubanya gagal. Sebahagian ada raja yang mencubanya sebelum Abrahah untuk menguasainya. Namun dinasihati untuk tidak membuat demikian, maka apa yang dilakukan dia ke Mekah, dia menghadiahkan kiswah. Yang asalnya Kaabah ni tak ada kiswah. Kiswah ialah kain Kaabah yang membaluti. Maka dia raja pertama yang memberikan kiswah. Maka diikuti dengan serangan Abrahah. Kerana Abrahah, bila dia membina Kaabahnya sendiri di Yaman bernama Qulais. Untuk semua orang Arab datang melakukan ibadat haji di situ. Maka akhirnya Qulais ini tidak dipedulikan oleh orang Arab Mekah. Bukan oleh orang-orang Arab. Bahkan sebahagian mereka masuk dalam Qulais ini lalu berak. Berak, ambil semua harta. Menambahkan kemarahan Abrahah. Lalu dia pun merancang untuk menyerang Mekah. Namun gagal. Sampai dekat Wadi Muhassib, maka Allah Ta'ala mengutuskan burung ababil dan menghancur semuanya. Maka Rom dan Parsi tidak berminat dengan Mekah kerana apa? Kerana Mekah tak ada hasil. Yang kedua, kerana Mekah bukanlah tanah yang subur. Dan yang ketiga, kerana Allah tutup pintu hati mereka. Kerana tempat ini akan lahir seorang Rasul. Supaya tidak dikacau. Tidak diganggu. Supaya tidak ada pengaruh Rom, tidak juga pengaruh Parsi. Bahawa Rasulullah SAW ini dengan keadaan setempatnya. Kerana Rasulullah SAW Mekah ini dia pengaruhi Rom dan Parsi. Pasti orang kata Nabi pernah belajar bahasa Rom, bahasa Parsi, maka Nabi pun buat kitab, buat buku. Tiada pengaruh. Ini antara hikmah Mekah. Tidak dijajah oleh Rom dan Parsi. Maka semua orang Arab, mereka ini berbangga dengan salah satu daripada kuasa besar ini. Ada setengah Arab yang mereka ini berkiblatkan kepada Parsi seperti Yaman. Lalu Raja Parsi melantik wakilnya bernama Bazan. Ada negara Arab yang cenderung kepada Rom. Kabilah-kabilah cenderung kepada Rom. Lalu mereka dilantik menjadi wakil Rom. Maka kebanyakan orang Arab menyokong Parsi. Kebanyakan orang Arab. Kenapa? Kerana mereka menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala menceritakan Rom akan dikalahkan di satu tempat yang mereka maklum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun selepas kekalahan itu dia akan menang. Yang ni yang menjadikan orang kafir tak percaya. Mana boleh menang? Tak mungkin. Kerana Parsi ini tenteranya lebih ramai. Parsi ini tenteranya lebih berpengalaman. Parsi dah menang banyak kali dah. Berpuluh tahun lamanya. Tak mungkin dia kalah. Di sini mereka menolak Al-Quran kebenaran ini. Dan ini yang kita sebut semalam bagaimana Abu Bakar yakin. Sehingga berlaku pertaruhan antara Abu Bakar dengan Ubay bin Ka'ab. Bertaruh untuk menunjukkan keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang berakhir dengan kemenangan sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Kemudian kata Allah, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Artinya selepas kalah yang terakhir tentera Rom, selepas beberapa tahun selepas itu. Dalam tafsir Pimpinan Rahman disebut 10 tahun. Perkataan bid' atau bid'un, ia dari angka 3 sampailah kepada 9. Antara macam kita sebutkan beberapa tahun, beberapa hari. Kalau kita sebut beberapa tahun tu agak-agak beberapa tahun. Maksudnya 2-3 tahun lepas ni. Adalah beberapa tahun. Itu gambaran tempoh. Maka Allah bila menyebut fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun selepas kekalahan Rom, Rom akan menang. Lillahil amru min qab wa min ba'. Sesungguhnya urusan menang dan kalah itu urusan Allah. Supaya manusia tahu, bukan kalah kerana lemah, bukan menang kerana gagah. Hakikat kalah dan menang ini urusan Allah yang Allah gilir-gilirkan. Walau persiapan yang dibuat sama. Tentu yang sama, jumlah yang sama, senjata yang sama, taktikal dan strategi yang sama, tapi natijah berbeza. Macam kita lah tuan-tuan buka kedai. Strategi sama, buka kedai pukul berapa? Pukul 8. Menu sama, pekerja sama,
toke sama, sacik sama. Tapi hari ni dapat RM100, esok dapat RM1,000. Kan sama je, tak ada beza. Hari ni lain sikit sekali. Kita lain sikit. Muka kita bengis sikit hari ni. Semalam muka kerja sini. Ini bengis. Tuan-tuan, kita lihat secara realiti. Macam saya contohkan orang berniaga. Sama je kita guna kaedah ni. Marketing sama. Tapi hari ni ramai ni orang. Esok lain pula. Hari ni jadi rugi mungkin. Esok untung banyak. Lepas tu rugi balik. Kitaran itu urusan Allah. Menang, kalah. Bila manusia sombong dengan menang, maka dia kalah. Bila manusia rasa macam dah tak boleh menang dah, maka dia menang. Kerana manusia ni bila dia rasa dia lemah, maka Allah angkat dia. Ketika mana dia rasa dia kuat, maka Allah jatuhkan dia. Sebab tu kita dilarang merasa diri kita kuat. Tapi bukan maksud kita menghina diri kita lemah. Saya ni Ustaz tak guna orang Ustaz. Kalau jenis suami Ustaz, saya malah lelaki tak guna Ustaz. Islam tak suruh kita hina diri kita kepada orang lain, depan orang. Nabi kata, la takul khabusat nafsi. Jangan kata pada orang, celaka saya ni. Hina saya ni, khabusat. Hina sungguh-sungguh maksudnya. Kata khabusat ni maknanya macam saya ni macam najis lah. Dengan bahasa hina. Islam melarang kita menghina diri kita dengan melampau. Sebab Allah muliakan kita. Tetapi Islam menyuruh kita merendah diri. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Wala yabghi ahadun ala ahad. Hatta la yafqar ahadun ala ahad wala yabghi ahad ala ahadin. Allah mewahyukan padaku supaya kamu semua merendah diri. Sehingga jangan ada yang merasa dia lebih pada orang lain. Dan jangan ada orang yang ingin menganiaya orang lain. Kita dalam hidup, pertama jangan rasa kita lebih pada orang lain. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah berfikir untuk aniaya orang lain. Kita jangan pernah fikir aniaya orang lain, nak tarik telinga orang ke, biar selemah mana pun dia, walaupun dia anak kita. Dia anak kita. Sekarang saja, saya suka tengok anak saya menangis, lepang sebiji. Kenapa? Suka nangis. Ya, dia jadi mak ayah, dia suka anak dia nangis. Cubit-cubit, dia renyeh-renyeh sikit. Nangis-nangis dia suka. Dia pun pujuk. Lepas tu dia buat nangis lagi. Dia anaknya. Sama juga dia ada binatang-binatang, dia saja pukul binatang. Islam melarang kita menganiaya. Kita tidak diajar menganiaya. Bahkan Rasulullah SAW bila berhadapan dengan anak cucunya, Nabi tunjukkan segala kasih sayang. Daripada kecil sampai besar. Nabi menciumnya, Nabi memegangnya, Nabi menjadi kudanya, Nabi bergurau senda dengannya. Kita kan, orang kita dia ada penyakit gerang. Gerang tengok budak Ustaz. Gerang cubit, merah pipi budak. Gerang lagi, belah sini pula cubit, merah pula. Dia main buah gerang, dia cubit semua orang. Dia tengok suami dia gerang, dia cubit pula suami dia. Merah suami dia. Jadi kita dalam Islam, dia ajar jangan cuba untuk menganiaya orang. Walau bergurau. Niat gurau je pun tak boleh. Dilarang sama sekali. Sebab kita ada gurau yang paling indah dalam Islam. Gurauan tanpa hina orang, tanpa menyakitkan orang. Tapi orang gembira. Ada kadang-kadang gurau tadi, kita memang seronok, tapi orang terluka. Mungkin. Kita memang bahagia, dia orang seminggu dah tak datang. Kenapa kecil hati? Maka kita elakkan. Bukan maksud kita perfect, tapi kita berusaha lah. Mungkin makin hari, gurauan kita makin baik. Tidak menyentuh peribadinya, tidak menyentuh keturunannya, tidak menyentuh hal-hal yang sensitif bagi dia. Jadi kita jangan sentuh benda sensitif, kita tahu dia sensitif misalnya. Maka kita tidak menyebut-nyebutnya. Maka ini cara dalam Islam. Sebab itu dalam Quran Allah menyebut tentang bagaimana bahasa ahli syurga. La yasma'una fiha lagwan wala kadzdzab. Dalam syurga tak ada bahasa-bahasa yang bersifat sia-sia ataupun pendustaan. Semuanya bahasa yang indah, yang baik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan Rom, orang beriman bergembira. Kenapa orang beriman gembira? Pertama, kerana orang musyrik Mekah dengan ayat ini mereka mendustakan. Mana mungkin orang akan menang? Maka bila menang, maka kita gembira. Kita tuan-tuan musuh bila mendustakan kita. Kita nak beritahu kita cakap benar. Dia tak percaya. Bila berlaku macam apa yang kita yakini, kita akan gembira. Anda cakap. Tapi kamu yang tak percaya. Yang kedua ialah, kerana kita sebut Rom, mereka tidak menyembah berhala. Dan kerana usul agama Kristian sama hampir dengan kita. Percaya pada Nabi, ya. Rasul, ya. Percaya pada mukjizat, ya. Percaya pada kiamat, ya. Cuma mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan mereka mempercayai Isa itu sebagai anak Tuhan.
Dan sebagaimana kita sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang yang paling lunak dengan kamu ialah orang-orang yang berkata kami orang Kristian. Dia lebih lunak daripada kepada kita. Demikian kerana mereka masih ada padri-padri yang merendah diri, yang tidak sombong. Ia berbeza dengan padri atau dipanggil rabai atau juga disebut hakam Yahudi. Dia bersifat sombong. Kerana asas agama Yahudi tidak mau mengajak sesiapa pun masuk Yahudi. Kalau ada seorang jumpa Yahudi lalu kata saya nak convert agama awak, dia marah. Tak nak. Dia pandang orang ni hina. Ia berbeza dengan Kristian. Kalau sebut orang ni sebut nak masuk Kristian, dia gembira. Sebagaimana sebut nak masuk Islam, gembira. Kenapa? Kerana ini agama yang mengajak orang masuk. Orang-orang Kristian, dia ada sejarah yang hubungan yang baik dengan Islam daripada satu sudut. Dan sudut yang lain ada peperangan yang panjang sebagaimana perang salib. Allah Ta'ala membahagikan orang Kristian pada dua. Satu, orang-orang yang memang berlembut, berlunak dengan orang Islam. Dan mereka ini yang Allah perintahkan kita wajadilhum billati hi ahsan. Berdiskusi dengan baik. Hasil diskusi yang baik mereka memeluk Islam. Sebagaimana yang berlaku pada Adi bin Hatim memeluk Islam. Sebagaimana berlaku pada Aus bin Shaddad memeluk Islam. Sebagaimana berlaku kepada sebagaimana berlaku pada sebahagian sahabat-sahabat daripada Najran yang memeluk Islam. Yang orang-orang Kristian yang memeluk Islam. Kerana mereka ahli kitab yang suka berbincang. Kerana mereka nak cari kebenaran. Dan sebagaimana keislaman Salman Farisi. Ia bermula daripada rantaian ahli kitab. Kerana guru-guru Salman Farisi ialah semua padri yang berakhir dengan padri terakhir yang berkata, sudah tidak ada padri sepertiku, tetapi ada seorang Nabi yang baru lahir. Yang diutuskan, maka kamu kena ikut dia. Maka ini sebahagian sifat padri. Ada sebahagian Kristian dia melampau. Bagaimana Allah Ta'ala sebut. Maka golongan ini yang diperangi. Sehingga berlakulah perang salib selama 200 tahun. Dan berlakulah peperangan Tabuk antara orang Islam dengan Rom. Kerana mereka melampau. Sebagian mereka terbuka. Sebab itu Allah Ta'ala menamakan mereka ahli kitab. Walaupun mereka kafir juga. Tapi ada satu gelaran lebih baik sikit daripada orang kafir. Apa dia? Ahli kitab. Ahli kitab artinya orang yang ada panduan. Maka seharusnya mereka kembali pada panduan mereka. Tapi aneh macam kita sebut sebelum ini, orang-orang Kristian mereka tidak cenderung untuk merujuk kita kepada Alkitab ataupun merujuk kepada Bible, tak ada. Melainkan padri mereka. Dia tak jadi pendidikan umum. Dia tak macam orang Islam. Al-Quran menjadi rujukan umum. Sebab tu kita ajar tafsir ramai orang belajar. Dia tak ada orang ajar Bible ramai orang belajar, tak ada. Kerana itu kita sebut orang Islam yang menghafal Quran jumlahnya jutaan manusia. Yang kecil dah hafal Quran. Kadang umur 9 tahun. Ada seorang budak umurnya 5 tahun hafiz Quran. Dia start hafal Quran umur 3 tahun. 2 tahun dia ambil masa. 30 juzuk. Seorang ulama di India. 5 tahun. Ada yang 7 tahun. Ada yang 9 tahun. 9 tahun tu umur biasa. Saya jumpa anak guru saya. Umur dia sekitar 9 tahun. 9-10. Saya pergi rumah dia. Ayah dia marah ke budak ni. Saya kata kenapa marah? Kenapa Syekh marah anak Syekh? Dia kata ni pemalas budak ni. Dia hafal Quran lambat. Saya tanya apa banyak mana dah? Umur 9 tahun. 20 juzuk. Tapi dia marah. Sebab abang ni 9 tahun habis dah. Ni pemalas budak ni. Dia marah. Marah betul lah. Salah seorang guru kami, almarhum Syekh Al-Quai. Syekh Anwar Al-Quai. Dia ajar saya fiqh, mazhab Syafi'i, kitab Al-Iqna. Meninggal dunia di Mesir. Dia marah ke anak dia. Kenapa hafal lambat? 20 juzuk. Maksudnya, budaya menghafal Quran, budaya umat Islam. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Khaldun, bahawa anak-anak Islam tidak memulakan belajar mana-mana ilmu melainkan sesudah mereka menghabisi Quran. Dia tradisi ilmu dulu. Mereka mulakan belajar dengan Quran dulu. Habis Quran baru belajar ilmu lain. Salah seorang daripada intelektual Islam bernama Ibn Sina. Dia mula-mula dia belajar Quran. Pada usianya 9 tahun dia sudah hafiz Quran semua. Dan pada usianya 18 tahun dia menghafal semua 4 mazhab. Dan selepas itu barulah dia belajar ilmu perubatan sehingga terkenal sebagai bapa perubatan moden, Avicenna. Dalam nama Arabnya ialah Ibn Sina.
Orang Eropah panggil dia Avicenna. Dia mula belajar ilmu perubatan pada usia 18 tahun dan menguasainya. Mengarang kitab Al-Qanun fi Tibb. Bahkan dianggap sebagai bapa perubatan moden. Yang hebat. Tapi kalau tengok dia punya latar belakang pendidikan, 9 tahun hafiz Quran, 18 tahun menguasai 4 mazhab. Dan ketika mana 18 tahun baru dia start belajar perubatan. Tapi aneh, dia tak belajar perubatan sebagai kerjaya, tetapi sebagai ilmu pengetahuan. Dia bukan sebab dia nak buka klinik, nak buka hospital, bukan. Sebagai ilmu pengetahuan yang dikongsi. Kemudian beliau mendalami ilmu falsafah sehingga menjadi ahli falsafah yang terkenal zamannya. Itu cerita Ibn Sina. Sebagai contoh latar belakang pendidikan. Sama juga kita tengok Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua mereka mulakan pendidikan mereka dengan Quran. Cuba hari ini sebagai umat Islam agak terlupa sistem pendidikan mereka. Lalu kita pun abaikan Quran. Kita start dengan benda lain. Start dengan benda lain. Akhirnya kita ketinggalan. Walaupun saya kata Allah tetap pelihara ahli Quran. Cuma bahagian kemuliaan tu tak dapat kat kita lah. Kita tak nak, akan ada orang lain Allah Ta'ala ganti. Sebab sifat Islam ni macam ni. Sifat Islam, kalau orang tidak mau berjuang Islam, Allah ganti orang lain. Itu sifat Islam. Sejarah dah tunjuk orang Arab berjuang Islam. Kemudian orang Arab mula lalai dengan kekayaan dan harta benda. Maka Allah Ta'ala bangkit orang bukan Arab. Ketika itu yang alim semua orang bukan Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Imam Nasai bukan orang Arab. Imam Ibn Hibban bukan orang Arab. Semua ni ulama-ulama bukan Arab. Bahkan satu zaman hamba-hamba menjadi rujukan umat Islam. Mereka jadi ulama. Seperti Nafi', Maula bin Umar. Hamba. Orang hitam, Afrika. Tapi alim sah. Sehingga menjadi rujukan dunia Islam. Atha' bin Abi Rabah. Sehingga menjadi rujukan. Mujahid bin Jabal. Ini semua ulama-ulama daripada Ethiopia. Orang hitam, bekas hamba, dimerdekakan, menjadi ulama besar dan rujukan. Nak beritahu, kita ni tuan-tuan, kalau tak nak ambil, tak mau berperanan untuk perjuangkan Islam, Allah ganti orang lain. Islam tak rugi, kita rugi. Allah ganti orang Arab dengan orang Turki. Akhir terbangunnya kerajaan Uthmaniyah. Orang Turki. Dan Allah pernah tukar daripada orang Arab kepada orang Barbar. Barbar atau Barbarian. Iaitu suku kabilah padang pasir di Maroko. Mereka memerintah Andalusia. Di golongan Barbar. Allah tukar. Daripada orang Arab, orang Barbar lebih gagah. Akhirnya keluar seorang pahlawan bernama Yusuf Tashfin. Yusuf Tashfin ini Badui Barbar. Gagah kuat. Orang Arab pun tak lawan dia. Dia punya gagah. Nak beritahu, kita ni, kalau tidak mau ambil kelebihan Islam, wa imam mempelajarinya, wa imam memperjuangkannya, tetap akan ada orang lain. Dan Islam tak akan kuat. Macam inilah kalau tuan-tuan tak nak sedekah, akan ada orang lain yang buat benda tu. Tuan-tuan tak nak belajar, Allah ganti orang lain yang akan belajar. Tuan-tuan tak nak mengajar, orang lain akan ganti orang lain yang mengajar. Lebih baik pada kita. Tuan-tuan tak nak azan, Allah ganti Tok Bilal lain lebih merdu pada kita. Sebab tu dalam bab agama ni tak boleh mengajuk. Mengajuk habis. Kita mengajuk, kita rugi diri kita. Tok Bilal mengajuk, malah aku azan. Tak nak Tok Bilal ni mengajuk. Akhirnya Allah ganti Tok Bilal lebih baik pada dia. Tok Imam pula mengajuk, malah aku jadi imam. Mengajuk ni, Allah ganti imam lebih baik pada dia. Ustaz pula mengajuk, malah aku mengajuk. Mengajar pun tidur, malah mengajuk. Ustaz mengajuk. Maka Allah ganti ustaz lain yang lebih baik pada dia. Lebih berakhlak pada dia, lebih beralim daripada dia. Allah ganti. Tuan-tuan ingat benda tu. Sebab tu kita takut mengajuk dalam Islam. Jangan mengajuk. Bab lain tuan-tuan nak mengajuk-mengajuk lah. Tapi bab agama jangan mengajuk. Kalau Allah pilih kita untuk menjadi sebahagian daripada kemuliaan Islam, maka pegang sungguh-sungguh istiqamah. Kalau kita mengajuk, bolehlah mengajuk 3-4 hari. Memang nampak kosong, tak ada orang. Lama-kelamaan Allah ganti orang lain. Dia lebih baik pada kita. Dia lebih bagus pada kita. Akhirnya kita menyesal. Walau hidup kita ni untuk jaga agama. Ibu duduk mengajuk. Sebab tu kita selalu pesan. Bab-bab agama jangan mengajuk. Kalau kecil hati begitu begini, cuba lawan. Kadang kecil hati dengan pengurusi surau tak datang masjid. Datang sebab apa? Pengurusi surau saya kecil hati. Bukan pengurusi surau dia jadi imam. Pengurusi pun datang sebulan sekali. Tapi alasan dia tak nak pergi masjid, saya gaduh dengan pengurusi itu. Sebab tu saya tak datang.
Saya bergaduh dengan AJK ni. Dia pun tak datang. Dia tak datang di masjid lain tak apa. Duduk rumah dia. Maka Allah ganti orang lain lebih baik. Kita selalu perhatikan benda ni. Kerana ini janji Allah dalam Quran. Allah kata yastabdi ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti selain pada kamu, kemudian orang ni lebih baik pada kamu, kata Allah. Dia tak akan jadi perangai macam kamu. Maka ini kita katakan natijah ataupun sunnatullah pada agama kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Binasrillah, pertolongan ini datang dari Allah. Yang suruh man yasha, Allah beri tolong pada siapa yang dikehendaki. Wa huwal azizur rahim. Allah itu maha perkasa lagi maha penyayang. Bila Allah Ta'ala sebut bahawa yang memberi pertolongan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh beri kemenangan kepada musuh mengatasi orang-orang Islam. Boleh. Sebagaimana Allah berikan kemenangan musuh dalam peperangan Uhud. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh beri kemenangan umat Islam terhadap musuh Islam. Baik, apa beza bila kita katakan Allah beri kemenangan kepada orang beriman dan kemenangan kepada orang kafir? Allah beri juga kemenangan kepada orang kafir. Sebagaimana Allah beri kekayaan pada orang kafir, kesihatan pada orang kafir. Kerana semua benda dunia ini bersifat ujian. Menang kalah ni ujian. Tidak semestinya kalau kita benar sekalipun kita sentiasa menang. Tidak semestinya. Kerana ia bentuk ujian. Supaya manusia, kerana manusia ni kalau dia berjiwa menang sentiasa, maka dia lupa bahawa kemenangan itu datang dari Allah. Sebab itu Allah jadikan umat Islam, hatta ketika mana peperangan ini dipimpin oleh Nabi sama-sama pun kalah. Sepatutnya bila Nabi pimpin, menanglah. Menang. Untuk beritahu atau beri suatu pengajaran besar kepada umat Islam. Supaya mereka mengetahui menang kalah ini kan Allah nak bagi. Hatta bukan kerana Nabi ada sekalipun. Allah yang bagi. Supaya kita sedar syarat-syarat yang perlu kita penuhi dalam kemenangan. Sebab itu bila kita melihat kemenangan umat Islam. Kenapa kemenangan umat Islam tidak kunjung tiba? Di rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu sentiasa memuji Allah, menyebut subhanallah dan juga menyebut astaghfirullah. Fasabbih, tasbihlah subhanallah. Bihamdi, dengan memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian astaghfirullah. Kita bila menang sebab apa? Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ya, subhanallah, ajaib kemenangan Allah. Di luar kotak pemikiran kita bila datang. Segala puji bagi Allah atas kemenangan ini. Astaghfirullah, mohon diampun dosa kalau ada sombong, ada riak yang menjadikan kemenangan ini tidak ada makna. Kadang-kadang menang tapi tak ada makna. Tentang menang tu pun dia ada pengisian dia. Macam ada orang lah, dia miskin, dia usaha kuat-kuat, dia pun solat, dia pun doa, akhir dia pun kaya. Orang seronok dia dah kaya, dah berjaya. Ingat kaya tu ada pengisian dia. Kalau gagal mengisi kekayaan, pengisian dia, maka kalah juga.
Ada orang yang menang dalam kalah, ada orang yang kalah dalam menang. Maksudnya dia menang, tapi gagal memahami pengisiannya, maka dia kalah. Begitu kisah perang salib. Perang salib tuan-tuan 200 tahun, yang menangnya Islam. Orang Islam menang. Tapi orang Islam menang dalam kalah. Macam mana pula menang dalam kalah? Sesudah mereka menang, mereka berebut untuk membahagikan wilayah Islam. Khususnya selepas Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Anak-anak Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak macam bapak dia. Pok-pok saudara dia. Anak-anak saudara ni. Pakat bagi negara Islam. Sehingga negara Islam menjadi lemah. Manakala orang Kristian pula dia kalah, maka dia belajar daripada kekalahan. Maka dia mula membina kekuatan baru. Sehingga apa yang disebut sebagai zaman revolusi. Bermula revolusi pertanian, industri. Sehingga mereka akhirnya menguasai banyak wilayah-wilayah Islam. Sebab itu mereka kata, hadza imtidadun, ini adalah kesinambungan daripada perang salib. Kata bila mereka berjaya tawan Palestin, Inggeris berjaya tawan Palestin, mereka cari mana kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka pacak pedang mereka. Hai Salahuddin, aku datang sekarang. Salahuddin mati beratus tahun lah. Mereka nak, maknanya mereka belajar daripada perang salib untuk mencipta kemenangan. Di situ kita kena faham bahawa dia kemenangan ada pengisian, kekalahan pun ada pengisian. Islam ajar begitu. Sebab itu Allah datangkan menang dan kalah supaya kita pentingkan pengisian tu penting. Bukan menang tu penting, bukan kalah tu penting, kerana semuanya berakhir dengan mati belaka. Yang menang mati, yang kalah mati. Maka bila kita mati tu apa kita nak banggakan? Kita bukan nak banggakan menang kita atau kalah. Apa pengisian kita? Pengisian hidup kita tuan-tuan bila kita kalah. Apa pengisian dia? Bila kita gagal. Andai kata kita meniaga gagal, apa pengisian dia? Banyakkan istighfar, muhasabah, dia ada pengisian. Kalau kita menang pula, apa pengisian dia? Dia bukan isu menang kalah, pengisian. Maka orang gagal memahami pengisian, maka dia gagal memahami makna ujian. Kita tuan-tuan boleh sebut gembira dari bujang kahwin. Oh gembira, kahwinlah. Daripada tak ada anak, gembira. Tuan-tuan ni, itu semua ujian. Yang menjadi nilai di sisi Allah apa pengisian? Kalau kita dapat anak, kita buat pengisian apa untuk anak-anak kita? Ajar dia berjoget, ajar dia menari. Atau kita ajar dia menjadi bank simpanan jariah kita. Doanya untuk kita. Kita jadikan anak-anak kita sebagai simpanan di sisi Allah dengan doa-doa mereka. Ni kita kahwin pula. Oh, seronok kahwin. Kahwin itu bukan nilainya. Nilainya ialah pengisian perkahwinan. Sehingga menundukkan pandangan kita, menjadikan kita orang menjaga kehormatan. Demikian juga isteri kita. Maka itu nilai dia. Kalau setakat gembira kahwin, kemudian buat jamuan, the wedding of the year, the wedding of the century, kemudian anak hancur. Kenapa? Mereka gagal pengisian. Bukan kita kahwin. Orang bila dah sedar, tuan-tuan ni ada, puak-puak bila kahwin, dia pun buat sungguh-sungguh, wedding of the year. Akhir runtuh-runtuh, last kali dia tak nak buat macam tu. Itu saat saya dah kahwin banyak kali, buat wedding of the year, semua gagal. Sebab bukan nilai itu perkahwinan. Bukan nilai bila kahwin sebab kita dapat naik kereta kuda, dapat naik helikopter masa kahwin. Dapat buat kek 7 lapis. Kemudian ambil gambar dalam kolam. Masuk dalam kolam. Gambar, oh seronok, inilah perkahwinan yang paling hebat. Last kali pengisiannya kosong. Kosong, 2 bulan je habis. Last kali saya ni nak kahwin, saya tak nak dah buat. Tak nak kereta kuda, tak nak helikopter, tak nak semua. Saya nak kahwin biasa, akad nikah habis cerita. Dah bahagia sampai hari ni. Nilai dia. Ada orang saya katakan dia cuma tengok kahwin bukan nilai dia. Sebab tu dia macam pening kepala kalau tak ada gambar kahwin. Ada gambar kahwin. Ni paling kuat start 60,000 keping sat gambar. Dia semualah daripada bergolek sana habis. 7 hari ambil gambar. 7 hari ambil gambar. Ni kat tempat kita pun tempat orang ambil gambar. Posting sana, posting tu je. Kita tak kata haram. Tapi kita bimbang mereka gagal memahami nilai perkahwinan. Nilai perkahwinan itu pengisian dia. Ketaatan isterinya, kepimpinan suaminya, anak-anak yang solehnya. Sama juga kita sebut dalam bab perang ni. Perang Rom, perang Parsi dan peperangan umat Islam. Bukan asasnya menang atau kalah. Pengisiannya di mana? Bila menang Rasulullah ajar pengisian dia. Bersifat pemaaf dan sebagainya. Bila kalah Rasulullah beri pengisian dia. Untuk taat pada pemimpin, walak pada pemimpin betul-betul. Ikut perintah Allah jangan langgar. Demikian Rasulullah buat pengisian demi pengisian. Akhir setiap kali kemenangan, Allah berkati kemenangan. Allah berkati kemenangan. Adapun kekalahan, jadi pengajaran berpanjangan. Sebab itu saya dah sebut. Apa hikmah? Nabi SAW setiap hari Khamis, Nabi pergi ke Uhud. Rasulullah tak pergi ke Badar.
Nabi pergi ke Uhud, Badar tempat menang. Badar daripada Madinah ke Badar sekitar 80 km. Daripada Madinah kita nak pergi ke Uhud mungkin 15-20 km. Rasulullah siap kami pergi ke Uhud sebab Rasulullah suka umat Islam belajar daripada kekalahan. Belajarlah daripada kekalahan. Ia merupakan ilmu paling hebat dalam hidup. Yang kita kena sentiasa belajar. Walaupun kita katakan belum pernah gagal, kita juga belajar tentang kisah orang gagal. Jangan sekadar belajar kisah orang menang. Ada orang dia belajar kisah orang menang je, maka dia yakin dia tu melampau, overconfident. Akhir bila mana dia jatuh, dia tak reti nak handle diri dia. Dia cuma diajar kita boleh, main boleh je. Tak pernah kata sekali-sekala kita tak boleh. Tak, dia boleh. Last memang tak boleh. Bunuh diri. Ni orang yang motivasi over sangat berbahaya. Sebut boleh. Dan kadang-kadang kita tak boleh. Macam tu. Kadang-kadang memang tak boleh. Supaya kita terima takdir Allah dan sebagainya. Jadi bersedia. Dia macam orang meniaga lah. Cerita untung. Dia tak cerita rugi. Ceritalah rugi tu. Cerita rugi. Oh mungkin kita rugi. Macam mana cara kalau kita rugi? Kita dah bersedia. Jangan selalu cerita cuaca yang cerah. Cerita juga tentang cuaca yang hujan dan ribut. Cerita benda tu semua. Dalam rumah tangga jangan cerita manis makan madu je. Tapi cerita juga apa dia, kita katakan ujian rumah tangga. Jangan berfantasi tapi realiti. Anak-anak kita nak kahwin beritahu pada anak kita, balong kat long. Kahwin ni bukan fantasi, ini realiti. Kadang-kadang kamu akan bergaduh. Kadang-kadang kamu akan bermasam muka. Kadang-kadang seorang ke timur, seorang ke barat. Kadang-kadang mungkin seorang akan cabut lari. Mungkin. Ajar dia realiti supaya kalau berlaku dia tahu. Ni ajar semua manis-manis berlaku. Dan sekali dia pun tergigit anggur masam. Maka dia tak tahu macam mana nak handle diri dia. Dia tu benci anggur tu sebab hanya satu biji yang dia makan tu masam. Walau sebelahnya manis balik. Yang kita makan anggur manis. Masam. Oh tak nak. Masam. Sebelah dia manis. Ada kawan saya ni arwah dah ni. Dia punya petua makan, jangan sampai jumpa yang masak. Dia pergi rumah saya makan, saya angkatlah anggur ke apa. Makan, jumpa masak dia stop. Syekh, kenapa dia stop? Anda punya mazhab. Kalau masam, maknanya wajib berhenti. Oh, dia punya mazhab dia. Dah meninggal dunia muda, orang alim. Tapi kalau dia ziarah rumah saya, belajar Mesir sekali saya, dia memang mazhab dia macam tu. Kita kat Mesir buah banyak. Mana kawan datang angkat buah. Buah murah RM1, RM2 ambil makan. Okay, bila dia makan tu dia pegang ni, cara dia. Tapi kita alhamdulillah tak pegang mazhab tu. Sebab kita yakin lepas masak tu ada manis. Tu habis pinggang juga. Akan ada manis. Kalau tak manis pinggang ni, pinggang sebelah manis. Ambil pinggang sebelah pula. Artinya ni, dia sebut falsafah kehidupan. Kemudian kata Allah SWT, lepas cerita kemenangan itu datang dari Allah. Wa'adallah, ini janji Allah. Bahawa Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa maksud janji Allah Ta'ala? Bahawa janji Allah bila Allah beritahu satu benda, maka ia betul. Sebagaimana Allah beritahu roh akan menang, maka ia betul. Sebagaimana Allah beritahu bahawa adanya azab kubur, maka ia betul. Sebagaimana Allah beritahu adanya neraka, ianya betul. Sebagaimana Allah beritahu adanya syurga, ianya betul. Sebagaimana Allah memberitahu setiap orang didatangi oleh malakul maut, ianya benar. Tapi kebanyakan manusia tak percaya. Sebab apa tak percaya? Sebab perangai manusia ni dia nak mengadap baru dia percaya. Tuan-tuan jumpa malakul maut baru percaya. Percayalah. Betul lah ada malakul maut. Jumpa neraka baru percaya. Maka ini kebanyakan perangai manusia. Dia ada penyakit cintakan dunia. Dia ada penyakit yang ragu-ragu yang telah dihiasi oleh syaitan. Kemudian kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia dalam bab ilmu dunia, bab cari harta, bab bekerja, bab berniaga, cocok tanam, industri, perkilangan, semua pandai. Semua tahu, semua belajar. Kalau kita tengok orang-orang yang terlibat benda ni kadang tak ada asas pun tapi dia boleh pandai. Awak ni ada asas elektrikal ke tak ada, ustaz ikut-ikut orang, saya sekarang dah pandai elektrikal. Pandai nak wiring. Awak ni ada pengalaman belajar-belajar ataupun ada ilmu pertanian ke tak, benar ustaz. Tapi duk cocok jadi, saya pun jadi pekebun, jadi petani. Tetapi ramai orang, bukan bidang dia, dia dengan mudah develop dunia dia. Bukan bidang dia. Sebab dia pengalaman dia sikit-sikit, dia buat-buat, tiba jadi. Walau dia tak ada asas pun ilmu-ilmu tadi. Maka dia bersungguh belajar, maka dia pun pandai. Kata Allah, manusia ni, kalau buat dunia cepatnya, dia develop diri dia.
Tapi hak akhirat dia tak nak develop. Dia tak nak tatwir. Dia tak nak kembangkan. Dia tak nak jadi dia lebih faham. Tuan-tuan, kita sentiasa bersungguh-sungguh untuk menjadikan kita lebih faham tentang dunia. Tapi kita tidak bersungguh-sungguh menjadikan diri kita lebih faham tentang akhirat. Lalu manusia pun lalai. Tuan-tuan cuba lihat, sungguh-sungguh kita faham. Siap yang hidup itu mati. Faham di situ. Kita dah lalui, mak kita mati, ayah kita mati, abang kita mati, kakak, nenek mati. Kita lalui benda tu. Cuba faham benda tu. Oh, satu hari nanti kita akan mati. Cuba faham dulu. Tak rasa mati. Bila tak rasa mati tu rasa senang. Tu rasa macam selesa. Cuba fikir kematian. Contoh kita seronok dengan isteri kita, anak-anak kita. Fikirkan satu hari nanti kita akan kehilangan satu persatu. Orang yang paling gembira, orang itu satu hari nanti akan paling bersedih. Hari ini kita gembira satu persatu dapat anak sampai 10 orang. Gembira. Ketahuilah satu persatu akan hilang nanti. Keluarga yang meriah dengan hilai tawa, satu persatu akan hilang suara tawa tadi bertukar pada tangisan. Tuan-tuan kan dah hidup keluarga besar, ada mak, ada ayah. Akhirnya kita dah tak dengar suara nasihat mak kita. Tidak juga suara garang dan garau ayah kita. Tidak juga suara abang sulung kita. Tidak juga suara kakak kita. Kita mula hilang suara-suara yang pernah gembira dengan kita. Akhirnya kitalah orang tak akhir sekarang dalam keluarga. Adik-adik saya tinggal saya seorang lagi. Bukankah kita patut belajar sesuatu? Lepas tu tuan-tuan, kita bimbang pada hari-hari seumpama ini. Mampukah kuatkah kita untuk menghadapi hari di mana orang-orang yang kita sayang hilang satu persatu? Kuatkah kita menghadapi? Dan mampukah kita hadapi pada hari di mana kita juga akan hilang? Sebab tu Umar Khattab, dia kata apa? Hari ni kamu dengar orang akan kata fulan bin fulan mati, fulan bin fulan mati. Seorang tu dia beritahu, Ustaz, ni dah mati Ustaz, yang ni pun dah mati, yang ni pun dah mati. Kelak yang cakap orang ni mati, orang tu mati, yang tu pula mati. Kata Umar Khattab, satu hari nanti kamu akan dengar orang kata pula Umar mati. Lihat mereka insaf. Ini Allah Ta'ala kata manusia ni bab dunia. Hidup bijak sangat. Tapi bab akhirat dia lalai. Antara kelalaian manusia paling utama, dia lalai bahawa dia akan mati bertemu dengan Tuhan. Lalai semua. Kita macam ingat, kita macam berusaha untuk berurusan dengan urusan dunia semuanya. Tak boleh sebelum mati Ustaz nak jumpa Perdana Menteri. Nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni. Tuan-tuan, kita kena ingat, satu makhluk Allah yang kita akan jumpa namanya Malakul Maut. Sebab itu ulama dulu, bila datang Malakul Maut dia kata apa? Inilah yang kami tunggu. Inilah yang dah lama kami tunggu. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik makhluk Allah yang kami tunggu. Marhaban, kata mereka. Mereka bersedia dengan mati. Bila datang Malakul Maut, mereka kata selamat datang kepada yang raib yang sudah lama kami tunggu. Bayangkan mereka rindu untuk bertemu dengan Malakul Maut. Kata kita macam mana keadaan jumpa Malakul Maut. Kelang kabut gitu. Tak bersedia itu, tak bersedia ini. Sebab itu Hamad bin Abi Salam radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dikatakan esok dia akan mati bertemu Malakul Maut, tidak akan bertambah amalannya kerana dia sudah banyak amalan. Maksudnya dia memang masa dia pengisian dia penuh. Ni kita baca kisah apa nama Zakir Naik, seorang pendakwah terkenal. Pendakwah terkenal. Satu hari dia habiskan masa 16 jam untuk berdakwah. 16 jam sehari. Setiap hari. Dan dia tidur 4 jam. Dan 4 jam lagi untuk keluarga dia. 16 jam setiap hari. Ceramah sana ni, ajar ni, mengajar. Dia habiskan masa ni untuk dakwah. 16 jam. Sehari, setiap hari. Dia berdakwah. 4 jam je dia tidur. Jadi 20 jam. 4 jam lagi bersama keluarga. Sehingga orang tu kata, hai lang, awak ni anak ramai. Macam mana awak manfaatkan? Bagaimana sebab dia dah ajar isteri dia menilai waktu dia. Waktu yang berguna, waktu bermanfaat. Dan isteri dapat pahala yang banyak dengan apa yang suami dia buat. Dakwah. Ini orang yang habiskan masa yang banyak. Orang ni, orang macam gini tuan-tuan. Dia tak bimbang jumpa Malakul Maut. Tapi dia bimbang kalau kita tanya dia. Usul Qardawi orang temu bual dia kat akhir-akhir mati. Kalau tanya dia waktu akhir kamu mati macam mana? Dia terus menangis. Dia kata aku memang kecuai. Aku tak buat macam Allah suruh. Walau dia dah karang 300 buah buku. Walau umur dia dari muda sampai ke tua berdakwah. Umur dia. Tapi bila tanya tentang persiapan dia, apakah yang dia harapkan? Dia kata aku cuma harapkan Allah ampunkan dosa. Oh, dia punya takut lain macam. Sebab orang ni tahu akhirat.
Kita tuan-tuan tahu dunia, sebab tu bila kurang dunia cepat sedar. Kurang akhirat tak sedar. Lambat subuh mana menyesal? Lambat untung menyesal. Marah. Lambat subuh tak menyesal kita. Tak bangun qiyamul lail lagi tak menyesal. Tak bangun qiyamul lail tak menyesal. Banyak kebaikan kita hilang, kita tak menyesal. Tapi kalau kurang kebaikan dunia, kita pun nampak marah, meradang. Marah ni. Bila hilang dunia sikit, kita punya marah lain macam. Kenapa dalam hati kita cinta dunia? Ini Allah Ta'ala sebut penyakit manusia. Mereka ni bak dunia sungguh teliti. Tapi bak akhirat cukup lalai. Seolah-olah akhirat tidak ada nilai dalam kehidupan mereka. Kemudian kata Allah, tidakkah mereka melihat pada diri mereka? Tengok ciptaan pada diri mereka. Bagaimana Allah beri nikmat. Allah Ta'ala beri pelbagai perkara kepada mereka. Kemudian kata Allah, dan tidakkah mereka melihat apa yang Allah ciptakan, langit dan bumi dan di antara keduanya, yakni makhluk yang ada padanya, illa bilhaq, semuanya berfaedah pada manusia. Semuanya menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah Ta'ala ciptakan suatu perkara yang benar, menunjukkan akan kekuasaan Allah dan kewujudannya. Kemudian kata Allah, wa ajali musamma, semua ciptaan Allah ini akan berakhir kejadiannya dengan berlakunya kiamat, dengan kehancuran ataupun tiba ajal dan usianya. Allah beritahu semua makhluk ini ada ajal, semua. Tuan-tuan bukan kata kita dia ada ajal, semua. Rumah kita ada ajal. Masuk ajal, tasuk tempoh. Bumi ni pun ada ajal. Gunung ganang ada ajal. Semua makhluk ada ajal. Nyamuk ada ajal. Lalat ada ajal. Semua Allah ciptakan, tak ada Allah ciptakan sifatnya abadi. Semuanya atas dunia ni, yang Allah sebut dunia. Langit dan bumi dan di antara keduanya, semua bertempoh. Ada pun yang lain daripada dunia. Seperti Allah Ta'ala ciptakan syurga, yang ni tak ada ajal. Sebagaimana Allah ciptakan neraka, yang ni tak ada ajal. Di neraka Allah Ta'ala ciptakan untuk abadi. Syurga, dia ada awalnya, dia tak ada akhirnya. Demikian juga neraka, dia ada awalnya, dia tak ada akhirnya. Tetapi kalau makhluk antara langit dan bumi, semuanya bersifat ajal, ada ajal, dia akan musnah. Manusia semua akan hancur sampai waktunya. Kemudian kata Allah, awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Sebagaimana kita sebut hukum berjalan di muka bumi, hukum melancong. Boleh tak boleh? Asal melancong hukumnya harus. Atau disebut dalam bahasa siyahah, travelling, hukumnya harus. Tetapi kalau kita melancong untuk melihat kebesaran Allah, menjadi sunat. Kita pergi tempat-tempat, khususnya tempat-tempat yang Allah binasakan mereka. Pergi kawasan Fir'aun ni, pergi kawasan Madain Saleh, pergi kawasan peperangan Badar, peperangan Uhud. Semua benda ni kita pergi untuk kita ambil pengajaran, maka hukumnya sunat. Kerana perintah Allah. Allah suruh kita berjalan dan ambil pengajaran. Kata Allah, fayanzuru, dan lihat, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu. Kanu, mereka. Allah nak beritahu apa kelebihan umat dulu berbanding kita. Sebab kita hari ni, secara fizikal kita, dan secara apa yang ada pada kita, kita nampak macam kita lebih canggih pada orang dulu. Sebab kita ada kereta laju, kita ada apa lagi, bangunan tinggi. Lalu kita akan kata kita lebih canggih pada zaman dulu. Kita silap. Orang dulu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia lebih pada kita. Maka Allah sebut apa lebih dia? Kata Allah, kanu ashadda minhum quwwah. Pertama, mereka lebih gagah. Dengan maksud, mereka payah dihinggap penyakit. Kita hari ni memang nampak hebat, tapi penyakit ada. Kadang 15 tahun dah ada dah obesity. 15 tahun. Kadang umur tak sampai 20 tahun ada sakit jantung. Kita lemah. Kita kata-kata umat akhir zaman ini sifatnya lemah, mudah dihinggapi oleh penyakit. Bayangkan batuknya sana, kena sana. Dia punya cepat. Wabak dia. Dan umat dahulu tak kena wabak. Melainkan Bani Israel selepas itu. Mereka punya sihat. Ada seorang profesor Jerman. Dia buat kajian. Kajian tentang kenapa umat dulu panjang umur secara saintifik. Maka bila dibuat kajian, didapati, ini disebut oleh Profesor Dr. Wahab An-Najjar, Dr. Abdul Wahab An-Najjar. Dia kata bahawa dia kaji kerana pertama pemakanan mereka yang baik. Tak campur dengan bahan kimia, bahan kimia dan sebagainya, memungkinkan mereka hidup lama dan ada antibodi yang kuat. Yang kedua ialah cuaca.
persekitaran dia yang hygiene, segar. Menyebabkan mereka juga bernafas dengan oksigen yang baik, mereka panjang umur. Antara faktor. Dia kata kalau umat hari ni umat hari ni, kalau mereka menjaga makanan seperti umat dulu, mereka boleh bertahan umur sampai 300 tahun. Kata dia lah, kajian dia buat. Kalau orang hari ni, dia jaga betul-betul makan dia. Jangan ada bahan kimianya, jangan ada semua benda. Buat macam dulu. Maka dia boleh bertahan sampai 300 tahun. Itu ramai cuba. Dia seorang hamba Allah, dia cuba. Semua sayur-sayur dia tanam sendiri. Dan ada yang terbaru ni, jenis semua makan mentah belaka. Dia nak makan semua mentah. Hati ayam mentah, hati lembu mentah semua. Dia nak beritahu ini sihat. Dia bangga dengan tubuhnya yang tak pakai steroid, tak pakai sekian. Kata Allah, jadikan setiap umat ada kelebihan masing-masing. Allah sebut umat dulu kuatnya pertama pada tubuh badan. Di situ kita dah kalah. Kita tengok kita. Umur berapa tahun? Umur 50. 60. Macam umur 80. Umur kita baru 40 tahun. Penyakit macam-macam datang. Penyakit yang tak pernah kita bayangkan. Baru umur 40. 40 tahun dah tak boleh berlari dah. 50 tahun dah tak boleh berlari dah. Tidur pun dah tak boleh. Cuma boleh tidur dalam kuliah je. Ni balik rumah tak boleh tidur ni. Oleh tak mengantuk, darah naik, gula tinggi. Dalam kuliah boleh pula. Sebab dalam kuliah tu setan. Boleh. Setan buat. Setan asuh. Jadi ini satu. Yang kedua kata Allah. Wa atharul arda. Dan mereka ini lebih luas pemilikan dunia mereka. Maksud asarul ard. Artinya tuan-tuan mereka lebih punya tanah yang luas. Orang dulu. Tuan-tuan macam mana dapat tanah? Tebang tanah dia. Sekarang jangan harap. Belum tebang dah tanah orang. Ni tanah orang, siapa punya? Ni kerajaan punya. Dulu tak. Orang dulu mana kaya dia ialah tuan-tuan. Mana tanah dia nak berapa puluh ekar, dia tebang tanah dia. Kita boleh hari ni. Tanah macam tu. Nasib tanah kubur subsidi lagi. Tanah lain semua dijual. Ini nak cerita kaya mereka. Bila mereka ada tanah yang luas, lalu mereka dapat cocok tanam yang banyak. Mereka bercocok tanam. Dengan bebas. Ini kelebihan mereka yang kedua. Kemudian kata Allah. Wa amaruha aktsara mimma amaruha. Mereka lebih panjang umur. Tadi gagah ni panjang umur. Bila panjang umur, mereka boleh jaga harta mereka lama. Contoh kita, umat akhir zaman, Nabi dah sebut umur pendek. Umur kita sentiasa berkurangan. Kematian kita semakin cepat berbanding umat dulu. Umat dulu dia tak kena kematian mengejut. Kita ada. Sehingga kata Nabi SAW, la takunus sa'ah. Kata Rasulullah, tak akan berlaku kiamat. Melainkan yakunul mautu faj'ah. Melainkan akan berlaku kematian mengejut. Kematian mengejut ni tuan-tuan, pertama muda, itu mengejut. Yang kedua tanpa penyakit. Pertama muda, bila orang tu mati muda, kita rasa macam mengejut. Baru umur 20. Baru umur 30. Yang kedua kita katakan dia mati tanpa sebab penyakit. Tanya sebab apa? Tak ada sakit dia. Tak ada. Dia tak sakit apa-apa pun. Darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada. Tapi mati. Mengejut. Ini antara tanda kiamat. Jadi umat dulu Allah jadikan mereka umur panjang. Bila umur panjang itu tanda mereka kuat. Jadi apakah kita rasa kita lebih hebat pada umat dulu? Yang gagah. Yang mereka lebih memiliki keluasan tanah untuk cocok tanam dan sebagainya. Dan lebih panjang umur. Kemudian kata Allah. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan yang nyata jelas. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka mendustakannya, lalu Allah Taala membinasakannya. Bukan Allah yang menzalimi mereka, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian kata Allah, summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a. Kemudian akibat kesudahan semua mereka itu, yang gagah, yang kaya, yang panjang umur, semua tu tak beri manfaat bila mana mereka melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, umur kita walau 1000 tahun, tapi hidup melanggar perintah Allah tak ada nilainya bila kita bertemu dengan Allah. Umur kita katakan panjang pada orang lain, kita gagah pada orang lain, kita kaya pada orang lain, tapi bila bertemu dengan Allah tanpa kita mentaatinya, maka kita akan diazab oleh Allah dengan asa'usu'a, dengan azab yang paling teruk, yang paling hina. Angkazzabu bi ayatillah,
balasan kerana mendustakan perintah Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan kerana dahulu mereka di dunia mempersenda-sendakannya. Tentu kita akan lihat umat hari ini dia rasa dia bijak, dia cerdik. Apa saja kita cakap tentang Islam, solusi Islam, penyelesaian Islam, bercakap tentang Quran, bercakap tentang hadis Nabi SAW, mereka akan persendakannya. Setakat ni je label kamu, label Quran je kata dia. Ini label hadis je, kami label bijak. Mereka tuan-tuan tak kenal Quran. Mereka tak kenal hadis. Mereka ingat label Quran ni label pemikiran kolot. Maka sebahagian orang ni dia rasa dia bijak dengan cara dia belajar universiti luar negara, belajar rumus itu dan ini. Tuan-tuan, orang ni kalau dia baca dan tadabbur Quran, maka cukup dia mengerti bahawa inilah sumber ilmu yang paling terhebat di dunia. Mengajilah tinggi mana, tanya je satu soalan. Kamu datang daripada mana? Soalan. Dan berikan dalilnya. Kamu datang daripada mana? Kemudian lepas ni kamu nak ke mana? Kemudian tanya soalan ketiga, sebab apa kamu ada kat sini? Soalan yang dijawab oleh Al-Quran. Kita min aina ila aina wa limadha. Min aina jita, daripada mana kamu datang? Ke mana kamu nak kembali? Wa limadha. Dan kenapa kita ada kat sini? Sebab semua orang tahu setiap orang dia ada goal dia, matlamat. Bila kita buat sesuatu, kita mesti ada matlamat. Allah menciptakan manusia ada matlamat. Apa matlamat? Kenapa Allah ciptakan kita? Kalau dikatakan cipta kita untuk kita bermain-main, bergurau senda, maka kita tak layak jadi orang. Ada binatang yang Allah jadikan memang kerjanya main je. Bangun tidur tu main. Tak payah fikir gosok gigi dan sebagainya. Bangun tu main binatang. Kalau cerita tentang ni untuk kepuasan seks, ni ada binatang namanya lalat. Bila dia mengawal 24 jam. Dengan betinanya sampai mati. 24 jam mengawal. Artinya mana tujuan kita? Kalau kita katakan tujuannya nak tunjuk gagah, Allah jadikan gajah yang gagah. Kuat gajah tu. Balak pun ditarik. Tujuan apa kita diciptakan? Kalau untuk kita katakan benda-benda yang bersifat fizikal ini, binatang lebih layak untuk menjadi pemimpin atas dunia ini. Kerana Allah menciptakan kita dengan tujuan yang paling mulia sekali untuk memuliakan kita. Menyembah Allah, beribadat padanya, maka nampak manusia mulia. Maka manusia berpakaian menutup aurat. Manusia berfikir sebagai seorang manusia yang sebenar. Akhirnya mereka mulia. Jadi, kalau dikata apa pemikiran label Quran dengan maksud menghina Quran. Ini label hadis-hadis. Ini label orang dulu je. Ini pernah dikatakan oleh orang dulu sebelum mereka. Wahasi apa yang mereka persendakan, nanti akhirat kelak mereka akan dapati. Dan Allah akan kata, inilah dulu yang kamu persenda-sendakan. Yang kamu tak percaya mati, tak percaya akhirat. Tak percaya tentang pertemuan dengan Allah, pertemuan malaikat maut. Pokok ni bila kita kata mati, dia tak, mati tu cuma tidur katanya. Dia cuma tidur macam kita tidur. Kerana mereka tak ada sumber ilmu untuk bercakap tentang mati. Tentang kita boleh cerita tentang mati kepada mereka sampai bangkit balik. Kan itu yang Allah cerita. Itu yang Rasulullah SAW beritahu kita. Kita boleh cerita satu persatu malam pertama di alam kubur sampai hari kebangkitan. Apa yang mereka tahu tentang kubur? Mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak ada ilmu apa-apa. Dan ini Al-Quran merentasi zaman. Merentasi sempadan, merentasi alam. Quran bercakap tentang alam ruh, alam syahadah, alam barzakh, alam akhirah. Sehinggalah pada alam terakhir kita. Ini Al-Quran. Kerana orang tak tahu, tak faham. Sebab itu kalau orang tadabbur Quran sungguh-sungguh, mereka akan jumpa segala keajaiban di sini. Tapi orang tak pernah mengaji Quran, tak pernah belajar Quran. Maka dia tak jumpa apa-apa, akhirnya dia menghina. Inilah label Quran. Dengan maksud merendahkannya. Kata Allah, kelak kamu akan dihukum dengan apa yang telah kamu persendakan. Wallahu bissawab.